Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dapat lagi kita meneruskan muzakarah kita menerusi kitab penawar bagi hati, di mana pada malam ini kita masih lagi pada perbicaraan berkaitan dengan bab dengki. Yang mana dengki ini merupakan salah satu daripada sifat hati, yang ialah sifat hati yang mazmumah, yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada pertemuan kita yang lalu, kita telah membicarakan berkaitan dengan apakah yang dimaksudkan dengan dengki itu. Yang mana dengki ini ialah seseorang mencita-cita di dalam hatinya agar orang itu hilang daripada nikmat, ataupun dia cita di dalam hati dia, maknanya dia nak dalam hati dia, gembira di dalam hati dia, orang ni ditimpa bala. Itu makna bagi dengki, sebagaimana yang telah kita bahaskan pada pertemuan kita yang lalu. Maka setelah mana pengarang kita mendatangkan takrif dengki, lalu pengarang kita menyatakan pula betapa besarnya dosa bagi dengki ini. Yang mana dengki ini ialah merupakan setengah daripada ataupun salah satu daripada dosa-dosa besar bahagian batin. Ianya merupakan satu penyakit hati yang merupakan salah satu daripada dosa-dosa besar. Maka oleh yang demikian, sifat ni perlu kita hindari, wajib kita hindari. Maka bagaimanakah cara untuk kita menghindari daripada sifat tersebut? Maka kata pengarang rahimahullahu ta'ala pada pertemuan kita yang lalu, iaitulah dengan dua perkara. Perlu diramu dengan dua perkara. Yang pertamanya dengan ilmu, yang keduanya dengan amal. Adapun dengan ilmu, perlu kita tahu bahawasanya dengki ini merupakan satu perkara yang diancam oleh Nabi SAW dengan beberapa ancaman-ancaman yang menakutkan. Di antaranya, dengki ini, manakala seseorang bersifat dengan sifat dengki, maka ianya merugikan pahala bagi sang pendengki. Kerana apabila seseorang itu dengki kepada seseorang yang lain, maknanya pahala amal yang dilakukan oleh seseorang itu
berpindah kepada buku catatan seseorang yang kita dengki. Sedangkan kita yang berpenat lelah melakukan amal ibadah, melakukan satu-satu kebaikan, dapat pahala, tiba-tiba kita dengki, maka pahala tersebut diagihkan, dipindahkan kepada orang yang dengki. Bahkan seseorang yang dengki itu pula dapat dosa, bertambah dosa baginya. Maka ini merupakan satu ancaman kepada orang yang dengki. Yang kedua, untuk kita menghindari daripada sifat dengki ini, yang pertama dengan amal, yang kedua, yang pertama dengan ilmu, yang kedua dengan amal. Dengan amal pula, iaitulah kita perlu menyalahi pada perbuatan kita ataupun pada percakapan kita. Manakala kita tu contohnya ada seseorang yang kita dengki, maka kita perlu menyalahi. Dengan maknanya, apabila kita dengki pada seseorang, apabila kita dengki pada musuh kita, seteru kita, ada sifat dengki di kita, maka pada ketika itu kita kena menyalahi. Perlu kita menyalahi pada tindak tingkah laku kita. Biasanya manakala orang tu dengki, dia akan memaki orang tadi, akan memfitnah. Kalau perbuatan pula, dia akan memperjatuhkan orang tadi. Maka perlu kita menyalahi. Dengan maknanya, kita kena puji dia. Ini dengan amal. Ataupun kita kena pernaikkan dia, angkat dia. Ini iaitulah ubat supaya kita menghindari daripada sifat dengki, iaitu dengan cara amal ataupun dengan cara kita buat. Itu ubat dia. Maka pada malam ini pula, kita akan membicarakan pula pada topik yang seterusnya, iaitulah bagaimana pula apabila sifat dengki itu telah menghinggapi di diri kita. Bagaimana pula kita nak melepaskannya? Adapun tadi ataupun pertemuan kita yang lepas, kita membicarakan berkaitan dengan cara untuk kita hindari sifat dengki itu sama sekali, daripada terhinggap di diri kita. Adapun pada malam ini, sifat dengki itu telah hinggap di kita. Maka bagaimana pula cara untuk kita sebagai penawar agar terlepas kita daripadanya? Oleh yang demikian, kata pengarang rahimahullahu ta'ala di halaman muka surat 40, pada baris yang paling bawah, kata pengarang rahimahullahu ta'ala, maka hendaklah melepaskan engkau akan diri engkau ni. Hendaklah kamu lepaskan akan dirimu tu daripada dosa dengki itu. Melepaskan diri kita daripada dosa dengki ni, apabila sifat tu telah hinggap dah kepada diri kita, caranya dengan dua perkara. Untuk kita melepaskan dosa dengki ni pula, bagaimana pula caranya? Dengan dua perkara. Mana dua perkara ni? Yang pertama, kata pengarang rahimahullahu ta'ala, bahawa tiada engkau zahirkan akan dengki itu dengan lidah engkau dan dengan anggota engkau dan dengan segala pekerjaan engkau yang bangsa ikhtiar, yang bangsa pilihi hati kita. Maka cara yang pertama, apabila kita telah terhinggap dengan sifat dengki dalam hati kita, maka cara untuk kita melepaskan dia daripada dosa dengki ni, yang mana dengki ni dosa besar, maka nak melepaskan daripada kena dosa di diri kita, yang pertamanya, jangan sesekali kita menzahirkan, jangan sesekali kita menampakkan. Kita menampakkan maknanya
sifat dengki hak ada dalam hati kita. Dengki ni sifat hati. Tiba-tiba sifat tu terhinggap juga di diri kita. Mari sifat tu. Maka bagaimana nak melepaskan daripada dosa? Maka jangan sesekali kita menampakkan, memperzahirkan hasad dengki yang ada dalam hati kita tu. Jangan zahirkan dengan lidah kita. Jangan zahirkan dengan anggota tingkah laku kita. Hak pesing ikhtiar, hak pesing kita boleh nak melakukan. Hak pesing pilihi hati kita perbuatan tu. Jangan. Macam mana? Kalau orang tu dengki, lidah dia maki, lidah dia akan memfitnah orang tersebut. Dengan tingkah laku anggota dia, contohnya hak perbuatan ikhtiari, dia akan pejatuh orang ni. Tak bagi naik orang ni kerana dia dengki pada orang tu. Maka jangan kita zahirkan hak ni. Jangan kita zahirkan. Dengki itu dalam hati kita. Biar hanya ada dalam hati kita saja. Jangan zahirkan dia dengan kita maki dia, fitnah dia, kata macam-macam pada dia, memperburukkan dia. Ataupun memperjatuhkan dia. Jangan. Lepas macam mana kita nak buat? Bahkan menyalahi engkau dengan lidah dan dengan anggota engkau, menyalahi akan yang tersebut daripadanya. Menyalahi dengan lidah kita, dengan anggota kita. Maknanya, kita kena puji orang tersebut. Kita kena menaikkan dia, orang tersebut. Kita dengki ni sepatutnya, maknanya perbuatan hak sesuai. Manakala orang tu dengki, dia akan pejatuh. Jangan bagi naik. Baik. Maka pada ketika ini, sifat dengki tu jangan kita zahirkan. Dengan lidah jangan maki, maka kena puji. Dengan anggota zahir, kalau pejatuh, jangan pejatuh dia. Kita penaikkan dia. Puji dia, penaik dia, angkat dia. Ini cara untuk kita menghakiskan satu sikit demi sedikit sifat dengki yang ada pada diri kita setelah mana dia terhinggap kepada diri kita. Ini cara dia yang diajar oleh ulama. Maka dengan cara ni sikit demi sedikit sifat dengki ni lama kelamaan dia akan jadi pudar, makin pudar dan akhir-akhirnya ianya akan terhakis di dalam diri seseorang yang bersifat dengan sifat tersebut. Maka dengan cara yang pertama ni, kata pengarang rahimahullah ta'ala, seperti yang terdahulu, yakni seperti yang terdahulu oleh sebutnya, iaitu kita telah bicara pada bab ubat bagaimana nak menghilangkan, bagaimana nak menghakis, bagaimana kita nak menjauhi, nak menghindari agar sifat dengki ni tidak hinggap pada diri kita, iaitulah dengan amal. Dengan caranya, jangan kita memperendahkan dia. Jangan kita memaki dia. Bahkan kita kena puji. Maka telah disebut pada pertemuan kita yang lalu. Maka apabila sifat dengki itu dah terhinggap di diri kita, cara yang pertama sama sebagaimana ubat hak terdahulu pada sebutnya. Itu maksud dia. Kata pengarang, inilah bahawa tiada engkau zahirkan akan dengki ni dengan lidah tadi tu. Inilah makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun lam taslam minha hazihil ummatu. Apa dia? Al-hasadu, satu. Waz-zannu, dua. Wat-tiyaratu. Ala unabbi'ukum bil makhraji minha iza zananta fala tuhaqqiq, kata Nabi, wa iza hasadta fala tabghi wa iza tatayyarta famdi. Apa maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada sabdaan tersebut? Artinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Bermula tiga perkara. Bermula tiga perkara, yakni tiga penyakit ni, tiada sejahtera, tiada terlepas, tak sunyi daripada tiga perkara, tiga penyakit ni, tak sunyi, tak terlepas oleh ini umat, kata Nabi. Yakni ini umat akulah. Yakni umat Nabi SAW. Nabi akui. Maknanya tiga nyakit ni, nyakit hati, tiga perkara hak lagi akan Nabi nak sebut ni, hak ni tak sunyi di umat aku, kena habis. Maknanya akan ada di umat aku ni tiga nyakit ni, tak terlepas daripada kalangan umat aku, umat Nabi ni, daripada tiga nyakit ni. Mana tiga nyakit tu? Pertama, dengki, kata Nabi. Tu al-hasad, ada nyakit ni di umat aku. Kedua, jahat sengka, sengka buruk pada orang. Ni ada di umat aku, kata Nabi SAW. Yang ketiga, bercendeng. Bercendeng. Apa bercendeng? Yakni kita, maksud bercendeng ni, maksudnya ambil sepena dengan benda-benda buruk terhadap satu-satu perkara yang terjadi. Itu maksud bercendeng. Maknanya kita anggap sial, menganggap sialan terhadap satu-satu perkara, peristiwa yang berlaku. Itu panggil bercendeng. Umpamanya, misal orang-orang dulu, orang-orang tua dululah, hak tak tahu tu, tiba-tiba lalu biawak lintas. Dia naik motor, naik kereta, nak pergi mana-mana satu-satu tempat, keluar biawak letah. Dia pun ambil sial, ambil sepena dengan biawak yang lintas jalan tadi tu. Tak lagi ni. Kalau gini akan jadi musibah. Kalau begini, kalau teruskan perjalanan ni, akan jadi satu-satu buruk kepada dia. Itu dia panggil bercendeng. Ini bercendeng. Maka ni satu penyakit yang ada di umat Nabi SAW. Nyakit ni. Lalu tu, kata Nabi SAW, adakah tiada, yakni munakkah aku khabarkan akan kamu, hei sahabat-sahabat, aku nak khabarkan pada kamu, munak dah kalau aku nak cerita padamu, aku nak bagi tahu padamu dengan tempat keluar daripada tiga perkara tu. Munak dah aku bagi tahu pada kamu bagaimana cara nak keluar daripada tiga nyakit ni. Bagaimana cara nak melepaskan daripada tiga nyakit ni. Yang mana tiga nyakit ni kata Nabi, tak sunyi, tak terlepas di umat aku. Bagaimana cara nak keluar dia? Mu nak tahu tak? Gitu. Lalu tu kata sahabat, bersembah sahabat, jawab sahabat-sahabat, khabarkan olehmu, hei Rasulullah. Hei Rasulullah, ceritalah ya Rasulullah. Lalu tu bersabda ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun kata, apabila engkau menyangka engkau kali kedua tu kita bulatkan kat situ, mudah-mudahan tu kesilapan dari sudut cetakan terlebih. Lalu kata Nabi, apabila engkau menyangka, apabila muskalah akan sangka yang jahat, yang mana sangka jahat ni ialah satu penyakit yang tak terlepas di umat Nabi. Jadi apabila engkau menyangka akan seseorang itu dengan sangka yang jahat, maka jangan engkau tahqiqkan, kata Nabi. Jangan mu tunjuk. Jangan mu tunjuk sangka jahatmu tu pada orang tu. Nabi kata, apa maksud jangan engkau tahqiqkan? Artinya, jangan engkau kerjakan akan yang dituntut bagi sangka itu. Bahkan hendaklah engkau terhenti, hendaklah engkau, di situ aku tu. Bahkan hendaklah engkau terhenti daripada memutuskan dengan sangka engkau itu dan daripada mengerjakan akan yang dituntut itu. Maksud apa kat sini ni? Maknanya apabila kita tu
sangka buruk pada seseorang, yang mana sangka buruk ni satu nyakit, kata Nabi, tak terlepas daripada kalangan umat aku. Ada di umat aku ni nyakit ni. Maka bila ada nyakit ni, bagaimana kita nak mengatasi dia? Lalu kata Nabi, kalaulah di seseorang itu terhinggap nyakit ni, nyakit skor buruk pada orang, jangan kita tunjuk sifat tu ada di kita tu. Sifat skor buruk pada orang tu, jangan kita tunjuk. Macam mana jangan kita tunjuk? Dengan maknanya, jangan kita kerjakan perkara hak dituntut oleh sengka tadi tu. Dengan maknanya, jangan kita usul periksa gitu. Dah kita suka buruk orang ni, dia ni jahat ni. Jangan kita usul periksa, selidik dia, nak korek rahsia dia. Jangan. Nabi larang. Jangan kita duk wisik-wisik. Selidik, usul periksa. Moga kita suka jahat pada orang ni. Jangan, kata Nabi SAW. Apabila kita tak selidik dia, maka akan tak ada lah sifat suka jahat tadi tu. Suka jahat pada orang tadi tu. Jangan kita selidik. Melainkan orang tu memang ada tanda-tanda dia tu memang jahat. Dia memang jahat. Dia tu memang jahat, ngisak gan. Lalu tu kita suka, dia ni dah kali curi duit tabung surah, tabung masjid. Kena selidik. Tu kena selidik. Ada apa hak ni? Suka jahat tanpa ada tanda-tanda yang munasabah. Dah begitu suka jahat juga. Nabi kata jangan kita selidik. Jangan kita selidik. Apabila kita tak selidik, automatik sifat ni akan terhakis pada diri kita. Sifat suka jahat tu. Itu maksud. Baik. Yang kedua, dan apabila engkau dengki, kata Nabi SAW, bila mari pula nyakit dengki pula. Yang mana dengki ni ialah salah satu daripada sifat, daripada 3 penyakit hak tak terlepas di umat aku. Jadi apabila engkau dengki pula, maka jangan engkau melampaui. Jangan duk ikut perasaan dengki tu. Macam mana? Artinya jika mendapat engkau di dalam hati engkau tu akan sesuatu daripada dengki. Apabila timbul dengki di hati kita, maka jangan engkau kerjakan dengan dia dengan dengki tadi. Jangan duk ikut heran, duk ikut buah dengki tadi tu. Jangan, kata Nabi. Apa buah dengki? Maknanya kalaulah kalaulah seseorang tu bersifat dengki, maknanya dia akan maki kita. Kalau orang tu sifat dengki di hati dia, dia akan penjatuh. Jangan kita kerjakan hak tu. Jangan kita duk layan. Jangan kita duk layan sifat dengki tu. Jangan kita duk ikut hairan dia. Jangan. Duk ikut telunjuk sifat dengki tu. Jangan. Hak ni hak makna tadi tu. Hak yang pertama, bahawa tiada engkau zahirkan. Hak ni tempat syahid hadis ni. Maknanya, jangan kita layan daripada sifat dengki hak akan timbul. Mana kalau seseorang tu dengki, dia akan maki, dia akan fitnah, memburukkan orang tu, ataupun akan mengherdik orang tu, ataupun akan memperjatuhkan orang tu. Jangan kita layan hak tu. Maka kita kena menyalahi dia. Iaitu, kena puji, ataupun kita kena naikkan dia, kita kena angkat dia. Tu supaya sifat dengki tadi akan terhakis daripada diri kita. Ni hak Nabi SAW ajar kepada kita. Itu maksud. Yang ketiga, dan apabila bercendeng. Apabila kamu bercendeng, bercendeng engkau. Ni sifat yang mana 3 penyakit ditimpa kepada umat aku ni lah. Apabila kamu bercendeng. Bercendeng ni dengan makna tadi lah. Maknanya ambil sepenuh mengambil sepenuh dengan keburukan apabila berlaku satu-satu perkara. Umpamanya biawak lalu tadi tu. Kalau gi juga ni akan jadi musibah, akan terima, dia panggil, akan berlaku benda-benda tak baik pada kita. Tu bercendeng dia pakai.
Jadi, maka apabila seseorang tu bercendeng, maka kata Nabi, lalu olehmu kepada tujuan engkau. Teruskan. Gi. Jangan duk layan bercendeng tadi tu. Teruskan. Terus gi. Jangan patah balik, jangan. Dan jangan engkau kembali, jangan engkau patah balik. Jangan engkau pusing balik. Hundur balik tak jadi nak gi, jangan. Kerana apa? Jangan begitu. Hak berkata hundur kembali tak gi apabila biawak tu lalu tak jadi nak gi, misalnya perbuatan ni seperti memperbuat akan dia akan kembali balik, patah balik ni oleh ahli jahiliyah. Ni perbuatan puak-puak jahiliyah ni, kata Nabi. Jangan buat begitu. Jangan dah bercendeng, jangan. Ni perbuatan ahli jahiliyah. Apa yang nak di dalam hadis ni, iaitulah tadi, apabila kita dengki, apabila kita tu terhinggap sifat dengki, jangan kita ikut perasaan tu. Jangan kita duk layan hak tu. Kalau dengki, kita akan maki, kita akan kata huduh pada dia, kita akan merherdik dia. Jangan, kita kena puji dia. Kita akan penjatuh dia. Jangan. Kita kena angkat dia. Itu tempat syahid di dalam hadis hak dibawakan oleh pengarang kita tadi tu. Habis itu. Menceritakan akan ini hadis oleh Al-Hafiz Abdurrahman bin Umar Al-Isfihani, daripada Al-Hasan Basri, daripada Imam Al-Hasanul Basri. Jadi hadis ini ni, kata ulama, kata pengarang kita, hadis ni dinamakan hadis mursal, nama dia. Hadis tadi ni nama dia hadis mursal. Apa hadis mursal? Arti hadis mursal mengangkat akan ini hadis oleh tabi'i, iaitu Hasan Basri itu tabi'i, diangkatkan oleh Hasan Basri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanpa cerita siapakah sahabat hak dengar hadis ni, terus kepada Nabi. Hasan Basri ni tabi'i. Sepatutnya tabi'i sahabat dulu. Daripada sahabat aku dengar hadis ni daripada Rasulullah. Tiba-tiba maknanya terus kepada Hasan Basri, Nabi. Itu dia panggil hadis mursal. Terpotong sahabat tu. Tak ada cerita daripada sahabat tu. Siapa hak dengar? Tak ada. Itu dia panggil hadis mursal. Habis kat situ. Dan yang kedua, wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam, jazakumullahu khairan jazak. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan bertemu pada pertemuan kita yang akan datang.